Okey, hari ini ya kita akan lihat karangan yang keempatnya, iaitu karangan jenis laporan. Okey, karangan jenis laporan. So, karangan jenis laporan ini sebenarnya merupakan sejenis karangan yang berbentuk format. Okay, format maksudnya dia ada ikut tata caranya sendiri. Kamu kena ikut, okay? Macam mana kamu nak menulis karangan tersebut. Okay, baik. So, untuk hari ini ya, kita akan tulis sebuah karangan, okay, yang berbunyi seperti ini. Okay, baik. Satu karangan baru-baru ini sekolah anda telah mengadakan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Okay, sebagai setiausaha Persatuan Bahasa Melayu, anda dikehendaki untuk menyediakan laporan lengkap untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda. Okay, sediakan laporan anda itu selengkapnya. Okay, baik. So, sebelum kita lihat macam mana kita nak tulis karangan ini, maka saya akan minta anda semua supaya melihat sebuah contoh karangan terlebih dahulu, okay, untuk mendapat gambaran macam mana nak menulis karangan jenis laporan. Okay, baik. Yang ini sebenarnya berbentuk sambutan. Okay, kerana untuk laporan, sebenarnya kita ada berbagai bentuk laporan. Laporan seperti majlis. Okay, laporan yang menyatakan lawatan, laporan yang menyatakan pameran, laporan yang menyatakan Hari Anugerah Kecemerlangan, yang seperti yang terdapat dalam buku kuning kamu di muka surat 152, laporan aktiviti persatuan dan sebagainya. Okay, baik. So, untuk laporan sebenarnya apa yang penting ialah apakah peristiwa yang berlaku. Okay, kamu kena catat apa yang berlaku, bilakah berlakunya aktiviti, apakah tujuan aktiviti diadakan, siapa yang terlibat, berapakah bilangannya, bagaimana majlis itu diadakan. Okay, baik. Ini merupakan kriteria yang perlu anda tahu, untuk menulis laporan. Okay, sebelum itu kita lihat satu contoh laporan terlebih dahulu yang berbentuk laporan berbentuk lawatan. Okay, lawatan. Okay, Persatuan Bahasa Malaysia di sekolah anda mengadakan lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur baru-baru ini. Anda sebagai setiausaha persatuan itu dikehendaki untuk membuat satu laporan tentang lawatan tersebut. Okay, baik. So, untuk laporan sebenarnya kita mesti ada tajuknya. Tajuk seperti ini, laporan lawatan sambil belajar ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi selepas itu untuk perangan 1, kamu mestikan menyatakan siapa yang menganjurkan dari Persatuan Bahasa Malaysia, apakah aktiviti yang diadakan, contohnya lawatan sambil belajar ke Dewan Bahasa dan Pustaka, bilakah diadakan, 29 Januari, berapa orang yang terlibat, 40 orang ahli persatuan dan 2 orang guru penasihat. Okay. Kemudian untuk laporan juga kamu kena nyatakan apakah objektif lawatan tersebut, apakah tujuan aktiviti diadakan. Okay. Contohnya mengenali buku bermutu, mengetahui cara buku diterbitkan, menimba ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian apakah tata cara yang perlu dibuat oleh guru penasihat sebelum bertolak ke Dewan Bahasa dan Pustaka tersebut, dan apakah pesanan yang telah pun diberikan oleh guru penasihat. Kemudian kamu akan nyatakan juga agenda-agenda berikut seperti apabila kamu tiba di situ, bila akan sampai. Kemudian rombongan tersebut disambut oleh siapa yang memberikan penerangan, taklimat yang diberikan, kemudian mereka akan dibawa untuk melawat keseluruhan kawasan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay. Kemudian tempat yang pertama, di manakah tempat pertama itu, kamu kena jelaskan, mungkin di pameran. Contohnya mereka dapat melihat berbagai jenis buku, okay. Mereka dapat melihat berbagai jenis majalah dan sebagainya. Kemudian mereka dibawa ke bahagian pencetakan untuk melihat macam mana cara buku dan majalah dicetak, dengan menggunakan mesin, dengan teknik yang sistematik. Pekerja-pekerja yang sudah mahir dan lengkap, mereka sudah tahu macam mana buat. Kemudian mereka juga akan pergi membeli buku yang bermutu, kemudian ada pula ramuan ringan
yang disediakan sebelum mereka bertolak pulang. Okey. Selain itu, lawatan tersebut juga dapat menyemai minat ataupun budaya membaca dalam kalangan murid. Okey. So dengan itu lawatan ini dapat dianjurkan setiap tahun untuk memastikan mereka dapat menimba dan meluaskan pengetahuan. Okey. Inilah harapan untuk setiausaha di mana walaupun lawatan seumpama ini pertama kali dianjurkan, namun lawatan ini sangat berhasil. Harapan kami agar lebih banyak murid di sekolah ini menyertai lawatan sambil belajar pada masa hadapan. Lepas itu tulis sekian, terima kasih. Mesti selang 3 baris. Kemudian tulis menjalankan tugas. Pada baris yang sama, 同一个排, tarik di sini, 5 Mei 2019. Mei mesti huruf besar ya, semua huruf besar. Kemudian tanda tangan, sign di sini, sign, tulis nama anda huruf besar juga, semua huruf besar. Setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia, Sekolah Menengah Tanjung Karang, Selangor. Okay. Ini sebagai satu contoh macam mana kamu nak menulis karangan yang berbentuk lawatan. Okey, baik, untuk latihan yang kamu akan buat, kamu akan perhatikan untuk ini bukan lawatan, ini sambutan Hari Guru. Maka kamu kena nyatakan macam mana dengan atau cara yang diadakan untuk Hari Guru pada hari tersebut. Okey, baik. So, apabila kamu sudah dapat gambaran yang berkaitan dengan format laporan, maka kamu akan diberikan sedikit panduan untuk menulis karangan. Tertentu. Ini sebagai satu contoh saja, cadangan saja. Kamu tak semestinya gunakan sepenuhnya. Kamu boleh gunakan bahan anda sendiri. 这些一系给的全部只是一个参考而已不一定是要全部用，你可以用你自己的 idea 自己的一系来写这一个laporan sambutan Hari Guru. Okey. Baik, untuk pendahuluan saya juga katakan kamu kena nyatakan bilakah sambutan Hari Guru diadakan, apakah tujuan sambutan Hari Guru, siapa yang terlibat, apakah persiapan. Okey. Ini salah ya, persiapannya satu NA saja. Perlu dilakukan oleh murid sebelum sambutan diadakan. Okey. Baik, di dalam isi ada atau caranya tertentu, contohnya seperti berkumpul di Dewan Sekolah, gerakan guru masuk ke Dewan, pengacara majlis mengalu-alukan kehadiran semua murid, guru dan ucapan wakil murid, kemudian guru ibarat lilin yang membakar diri. Kamu kena selitkan beri bahasa yang sesuai untuk menjadikan karangan dan berbunga-bunga bahasa dia. Ada penggunaan bahasa yang gramatis, sanggup berkorban masa dan tenaga, ucapan pengetul kesungguhan murid dan untuk mengadakan majlis, tanggungjawab guru sebagai pendidik, persembahan murid, nyanyian, lakonan drama, mendeklamasikan saja dan sebagainya. Acara sukaneka, berbagai acara sukaneka telah pun diadakan seperti permainan pingpong, main lompat-lompat jauh, lompat dekat, lompat tinggi ke apa ke, yang boleh diadakan. Di situ, kemudian suasana yang meriah, murid-murid mereka pun akan bergembira. Lepas itu penyampaian hadiah oleh murid-murid kepada guru. Lepas itu jamuan diadakan untuk para guru di kantin. Semua ini atau caranya. Kamu kena fikirkan lah. Atau cara anda kamu sendiri semasa sambutan Hari Guru tersebut. Baik, penutup penghargaan jasa terhadap jasa guru. Terima kasih kepada mereka yang menjayakan Hari Guru secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, untuk karangan kamu mesti ada 5 isi yang diberikan, sekurang-kurangnya 4, 5, 6, 7 isi pun tak apa. Isi banyak-banyak bagus. Dikalahkan, jangan tulis karangan yang pendek-pendek. Tulis pendahuluan dan juga penutup untuk karangan anda. Baik, kemudian saya akan dedahkan macam mana nak menulis karangan dalam format yang betul ya. Baik, untuk formatnya karangan ini kamu boleh tulislah seperti yang berikut. Ini tajuk dia laporan sambutan Hari Guru
Sekolah Menengah Perempuan Cina Persendian Pulau Pinang. Kemudian gariskan. Okey, tajuk ini. Lepas tu kamu mesti selang sedikit di sini ya. Sekolah Menengah Perempuan Cina Persendian Pulau Pinang telah mengadakan sambutan Hari Guru dengan meriahnya pada 16 Mei 2020 yang lepas. Okey, kemudian kamu teruskan apa yang kamu tulis dalam bahagian pendahuluan. Bilakah, bagaimanakah, apa tujuan diadakan, okey, apakah persiapan yang telah dibuat, siapa yang terlibat, bilangan pelajar yang telah pun bertungkus lumus untuk menghasilkan satu majlis yang begitu meriah. Okey, sebelum majlis diadakan, maka perakan guru telah pun masuk ke dalam dewan sekolah dengan tepukan gemuruh daripada murid-murid. So semua guru masuk ke dalam dewan dengan senyuman yang manis. Ada pula murid-murid yang memberikan hadiah, cendera mata, cendera hati, buah tangan kepada guru-guru yang disayangi oleh mereka. Contohnya lah, ini sebagai satu macam mana nak ulas, kembangkan isi anda supaya menjadi lebih menarik karangan anda. Okey. Lepas itu kamu teruskan dengan isi-isi dia di dalam karangan anda. Okey. Baik, selepas itu majlis ini berakhir pada pukul berapa petang. Kemudian selepas jamuan makan telah pun diadakan di kantin. Pendek kata, majlis ini berjaya dilangsungkan dengan suasana yang meriah. Diharapkan majlis sambutan Hari Guru seperti ini dapat diadakan pada tahun depan. Okey, sekian, terima kasih. Kemudian serang 3 baris di sini, Kong San Hang. Okey, lalu yang menjalankan tugas. Baris yang sama tulis tarikh hari ini 21 Mei 2020. Mei, huruf besar, semua MEI huruf besar, tak boleh huruf kecil. Tanda tangan di sini, Tekim, gariskan. Kemudian tulis nama anda di sini, Chia Tekim, semua huruf besar ya. Okey, 2 bahagian huruf besar mesti diberi peringatan di sini, tarikh dia, nama anda sendiri huruf besar. Dua-dua ini mesti huruf besar. Okey, kemudian Setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia Sekolah Menengah Perempuan Cina Persendian Pulau Pinang. Okey, so ini formatnya. Macam mana kamu nak menulis karangan jenis laporan. Okey, baik. So untuk kerja latihan anda, maka sama seperti latihan lepas, kamu kena type latihan anda di dalam bentuk Microsoft Word. Okey, baik, kamu kena tulis nama kamu sendiri, nama di sini ya, tulis kelas di sini, tulis Khamis, kemudian karangan 4 karangan jenis laporan tarikh 21 Mei. Kemudian typekan tajuk karangan ini, dengan teliti. Kemudian mula dengan karangan anda, seperti yang ini. Kamu boleh mula dengan karangan anda dari sini. So 你是说你写完你的大作karangan这边这些全部跟着打进去里面，你的 Microsoft Word 里面。然后呢，打完了过后呢，你就可以开始做。从laporan sambutan Hari Guru开始，一直写，写到完为止。好，那么呢，type dalam bentuk Microsoft Word, Times New Roman 12 kerja rumah dan siap mesti attach file dan hantar pada atau sebelum 26 Mei， 就是下个星期二交上来。好，这个karangan好记得不要用 PDF 档案，不要拍照，如果你拍照的话，我根本看不到你的字，你的字很小，我是用改的，我用红色笔改的，所以你必须要用 Microsoft Word 给打进去里面，然后呢 save 起来，然后呢 attach file 交上来给我 ，OK， 就是这样子，boleh faham？ 好。itu saja untuk hari ini. Apa-apa soalan boleh tanya. Sekian, terima kasih.